Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 14 November 2023. Kita mulakan dengan berita utama. Mahkamah Persekutuan mengetepikan hukuman gantung dan pemenjaraan sepanjang hayat terhadap 11 banduan termasuk 2 lelaki warga negara Thailand atas kesalahan mengedar dadah. Melalui Akta Pemansuhan Hukuman Mati 2023, panel 3 hakim diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menggantikan kedua-dua hukuman itu dengan hukuman penjara iaitu 30 tahun, manakala 2 daripadanya dikenakan 12 kali sebatan kerana berumur di bawah 50 tahun. Beliau yang bersidang bersama-sama Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidin Muhammadiyah dan Datuk Nordin Hassan memutuskan demikian secara sebulat suara selepas membenarkan permohonan semakan mereka. Kesemua 11 lelaki itu disabitkan oleh Mahkamah Tinggi berlainan atas hukuman masing-masing kerana kesalahan mengedar dadah pada waktu dan tempat berbeza melibatkan berat dadah di antara 93.7 gram dan 50.6 kilogram. Selain 11 permohonan hari ini, Mahkamah Persekutuan juga akan mendengar 14 lagi permohonan semakan pada Khamis ini. Sementara itu, media hari ini melaporkan sebanyak 978 permohonan melibatkan 1,020 banduan hukuman mati dan penjara sepanjang hayat telah diterima untuk semakan di bawah Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Propaganda kerajaan perpaduan akan tumbang tidak menjadi kenyataan dilihat menjadi antara salah satu faktor sokongan beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional kini beralih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, selain itu, keyakinan mereka terhadap kepimpinan Anwar juga boleh diambil kira sebagai antara faktor utama. Jelasnya, keyakinan melalui terhadap kepimpinan Perdana Menteri yang telah mewujudkan kestabilan politik selain berusaha keras memulihkan ekonomi, menjamin kebajikan dan keadilan sosial kepada rakyat. Terdahulu, Saifuddin Nasution turut menjelaskan sehingga kini tiada satu laporan polis atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dibuat atas dakwaan wujudnya unsur habuan, umpan dan ugutan terhadap ahli Parlimen Pembangkang yang menyokong Perdana Menteri. Begitupun tegasnya, sekiranya terdapat laporan berkaitan isu tersebut, kerajaan akan bertindak secara profesional bagi menguruskan laporan itu. Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebelum itu memaklumkan Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Perbumi Bersatu Malaysia telah membuat laporan polis berhubung dakwaan wujud unsur umpan, habuan dan ugutan ekoran sokongan beberapa ahli parlimen kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Mohamad tidak membuat sebarang perubahan kenyataan berhubung ucapannya pada kempen pilihan raya negeri di Kemaman Terengganu baru-baru ini. Peguamnya Ahmad Amzar Ahmad Azlan berkata, anak guamnya telah menyerahkan segala bukti termasuk bahan-bahan rujukan kepada pihak polis bagi menjalankan siasatan. Beliau berkata sebanyak 10 soalan ditanyakan kepada Siti Mastura oleh pegawai dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Terdahulu, Siti Mastura dan Ahmad Amzar dilihat tiba di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada 11 pagi tadi bagi memberi keterangan selama 1 jam 30 minit sebelum dilihat keluar pada jam 12.30 tengah hari. Mengulas lanjut, Ahmad Amzar berkata, pihaknya menerima 4 surat tuntutan daripada bekas pengerusi DAP Tan Sri Lim Kit Siang, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan isterinya Betty Chu Gek Cheng serta ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Dalam rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat, Dr. Siti Mastura dalam majlis ceramah politik di Kemaman Terengganu baru-baru ini mengaitkan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa Guang Eng sebagai sepupu bekas Ketua Parti Komunis Malaya Ching Peng.
Selain itu, ahli Parlimen Kepala Batas itu juga mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew sebagai sepupu Kit Siang. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa terdapat seorang individu berpangkat Datuk atau dikenali sebagai Datuk Botak menjadi dalang utama dalam memujuk 4 ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional agar beralih arah menyokong pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Ahmad Faisal menerusi satu sidang akhbar di Parlimen hari ini berkata, perkara itu terbukti menerusi satu video tular yang diterima pihaknya baru-baru ini. Sementara itu, beliau yang juga Ketua Angkatan Anak Muda Bersatu mengesahkan satu laporan polis telah dibuat berhubung dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli Parlimen dari Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Jelasnya lagi, laporan polis itu membuktikan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail telah mengelirukan Dewan Rakyat apabila memberitahu tiada laporan dibuat. Sebelum itu, Saifuddin menegaskan tiada satu pun laporan polis atau laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dibuat atas dakwaan wujudnya unsur habuan, umpan dan ugutan terhadap ahli Parlimen Pembangkang yang menyokong Anwar, dan sekiranya terdapat laporan berkaitan isu tersebut, kerajaan akan bertindak secara profesional bagi menguruskan laporan itu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang ketua penolong pengarah sebuah stesen televisyen mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Shah Alam atas pertuduhan menerima RM10,000 daripada seorang pemilik syarikat produksi pada 2018. Tertuduh Suhaila Mat Zaini, 44 tahun yang berpakaian hitam, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Awang Karisnada Awang Mahmud. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Timbalan Pendakwa Raya SPRM Muaz Ahmad Khairuddin menawarkan jaminan RM10,000 bagi pertuduhan itu dan memohon penyerahan pasport kepada mahkamah selain melaporkan diri kepada SPRM setiap bulan. Peguam Gurmit Singh Hulen yang mewakili Suhaila memohon pengurangan kerana anak guamnya turut dijangka didakwa atas pertuduhan lain. Awang Krishnada kemudian membenarkan jaminan RM7,000 bersama seorang penjamin dan melaporkan diri setiap minggu pertama di Pejabat SPRM Selangor. Sebutan semula kes ditetapkan pada 17 November ini bagi serahan dokumen pasport tertuduh. Penyanyi Azharina mengalami penurunan berat badan yang mendadak kerana hilang selera makan selepas mendakwa tidak sihat akibat masalah kesihatan yang masih dirahsiakan. Ujarnya, sakit yang dialaminya itu tidak melibatkan unsur misteri. Sebaliknya, sakit berbahaya yang didiagnos doktor. Bintang All-Star Gegar Vaganza 10 itu berkata, dia kehilangan sehingga lebih daripada 5 kg berat badan sehingga pakaiannya menjadi longgar dan besar. Namun pelantun lagu Elegi Sepi itu tetap berfikiran positif dan menganggap penurunan berat badan itu suatu hal yang bagus. Ketika diasak tentang sakit yang dialaminya, dia tetap dengan pendirian untuk mengunci mulut daripada berkongsi apa-apa tentang masalah kesihatannya kerana merasakan bukan masa yang sesuai untuk mendedahkan tentang hal tersebut. Beralih ke berita luar negara, seorang wanita hamil dan ibunya maut dalam insiden kemalangan tragis apabila kenderaan yang dinaiki mereka terbelah dua di Caceres, Brazil.
Caroline Vera Palmeo, 26 tahun dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia selepas kereta Onyx dipandu suaminya bertembung dengan kenderaan lain ketika dalam perjalanan ke hospital di Cuiabá untuk bersalin. Kenderaan lain itu didakwa melintas ke laluan bertentangan kerana permukaan jalan basah dan gambar menunjukkan kereta dinaiki mangsa mengalami kerosakan teruk selepas terbelah dua dengan sebahagiannya tercampak ke tengah jalan. Ibu Palmeo, Yvonne, yang turut berada di dalam kereta meninggal dunia di tempat kejadian, sementara suaminya mengalami patah tulang ringan dan telah dihantar ke hospital berdekatan untuk menerima rawatan lanjut. Palmeo yang bekerja sebagai guru sebelum itu sangat teruja untuk menimang cahaya mata selepas dia mengalami 2 kali keguguran. Satu teknik solekan baharu menjadi kegilaan wanita yang diilhamkan daripada penampilan robot Android menyerupai manusia tular di media sosial. Gaya solekan digelar Uncanny Valley itu menyaksikan pengguna menyolek wajah mereka menyerupai robot Android yang mempunyai memek muka dan bercakap seperti manusia. Trend itu dipercayai dimulakan oleh seorang pengguna TikTok bernama Zara yang mengubah wajahnya menggunakan alat solek lapisan asas, pelindung cela, celak dan maskara. Video yang dimuat naik wanita itu menjadi tular berserta tanda pagar Uncanny Valley Makeup yang memberi inspirasi kepada pengguna lain untuk melakukan perkara yang sama. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara bersama-sama Kerajaan Negeri Kedah merealisasikan pelaburan sebanyak 7.7 bilion ringgit dalam tempoh 9 bulan tahun ini. Pelaburan yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi itu diterajui oleh sektor pembuatan, diikuti oleh sektor pelancongan, logistik, pertanian dan ekonomi digital yang membuka hampir 3,000 peluang pekerjaan baharu kepada rakyat Kedah. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, komitmen NCIA untuk memajukan inovasi, memupuk bakat tempatan dan mempromosikan pelaburan mampan dalam keusahawanan adalah penting dalam membantu Kedah menjadi sebuah negeri maju pada masa depan. Sementara itu, Ketua Eksekutif NCIA Muhammad Haras Kadir Sultan berkata, memupuk bakat tempatan bukan hanya mengenai pemerolehan kemahiran tetapi turut menyemai minda keusahawanan yang menyumbang secara proaktif kepada kerancakan ekonomi Kedah dan wilayah ekonomi Koridor Utara secara keseluruhan. Perbadanan Tambung Pendidikan Tinggi Nasional memperkenalkan satu lagi inisiatif perkhidmatan dalam talian melalui portal majikan online untuk memudahkan urusan potongan gaji oleh pihak majikan. Selain itu, perkhidmatan dalam talian ini juga memberi kemudahan platform kepada majikan untuk menjalankan pengesahan dan semakan data yang lebih mudah dengan proses keseluruhan potongan gaji dilaksanakan secara digital. Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata, potongan gaji pelanggan yang sebelum ini diuruskan secara manual boleh dilaksanakan pihak majikan secara dalam talian melalui portal majikan online. Dalam kenyataan hari ini, beliau berkata, melalui inisiatif yang diperkenalkan PTPTN, ia akan memudahkan majikan melaksanakan potongan gaji untuk bayaran balik pinjaman penabungan dalam simpan SSPN oleh peminjam PTPTN atau pendeposit simpan SSPN. Ujarnya, kerajaan melalui Belanjawan 2024 juga telah bersetuju dengan pemberian insentif diskaun 15% untuk bayaran balik pinjaman PTPTN secara potongan gaji bermula 14 Oktober 2023 hingga 31 Mac 2024. Kita ke berita sukan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia Datuk Hamidin Mohamad Amin menegaskan
bahawa skuad Harimau Malaya akan memberi keutamaan kepada aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 berbanding Piala Asia 2023 yang dijadualkan berlangsung pada Januari depan di Qatar. Jelasnya, sasaran untuk skuad kebangsaan muncul selaku dua pasukan terbaik dalam kumpulan D bagi aksi kelayakan yang bermula 16 November ini adalah penting. Tambah beliau, semua 6 perlawanan peringkat kumpulan D menentang Kyrgyzstan, Taiwan dan Oman boleh dianggap misi hidup mati pasukan andai mahu menempat tiket ke kelayakan terakhir Piala Dunia 2026. Terdahulu, skuad Harimau Malaya tidak pernah layak ke pentas kelayakan terakhir Piala Dunia Zon Asia dan sekiranya berjaya, ini merupakan sejarah baharu buat bola sepak Malaysia. Pada aksi kelayakan terakhir, 18 pasukan terbaik kelayakan kedua bakal bersaing merebut 8 slot untuk layak ke peringkat Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada. Bintang sensasi Liverpool, Mohamed Salah berjaya merakam rekod peribadi apabila meledak gol ke-200 dalam saingan Liga Perdana Inggeris selepas menjaringkan 2 gol ketika menewaskan Brentford 3-0 di Anfield kemarin. Salah membuka tirai jaringan ketika menentang Brentford pada minit ke-39, manakala gol kedua hadir pada minit ke-62 sebelum Diego Jota melengkapkan malam cermelang Liverpool dengan gol ketiga kira-kira 15 minit sebelum tamat permainan. Jaringan tersebut menyaksikan Salah merekod 198 gol bersama Liverpool, manakala 2 lagi jaringan ketika dia menyertai Chelsea sebelum itu, sekaligus membolehkannya meraih 200 jaringan setakat ini pada usia 31 tahun. Rekod ini menyaksikan Salah menyamai bekas pemain Arsenal, Thierry Henry dan legenda Newcastle United, Alan Shearer dalam menjaringkan gol bagi 15 aksi perlawanan dalam Liga Inggeris berturut-turut di laman sendiri. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 15 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.